daripada Ya'la bin Mamlak, beliau bertanya kepada Sayyidatina Ummi Salamah tentang bacaan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan segera beliau, yakni Ummi Salamah radhiyallahu anha, menyifatkan bacaan yang jelas huruf demi huruf. Bacaan Rasulullah ni jelas, terang dan nyata. Baginda melafazkan makhraj setiap huruf itu dengan menunaikan setiap hak makhraj huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik was'amil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairi. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadar lid dunya wa kulla mahalli lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatika al khassah wa mahabbatika al khalisah. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba rasulik. Allahumma aftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat dirahmati dan diberkati Allah Ta'ala sekalian. Syukur kita pada pagi duha yang berbahagia ini dihimpunkan di dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahman Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada bab yang ke-44, muka surat 243. Babu maja'a fi qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaan Quran. Hadis nombor bilangan 315. Wa bihi qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'idin haddatsana Al-Laits an ibni Abi Mulaikah an Ya'la ibni Mamlak annahu sa'ala Umma Salamata an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassaratan harfan harfa. Daripada Ya'la bin Mamlak, beliau bertanya kepada Sayyidatina Ummi Salamah tentang bacaan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan segera beliau, yakni Ummi Salamah radhiyallahu anha, menyifatkan bacaan yang jelas huruf demi huruf. Bacaan Rasulullah ni jelas, terang dan nyata. Baginda
melafazkan makhraj setiap huruf itu dengan menunaikan setiap hak makhraj huruf. Jadi jelas, ya. Hadis yang berikutnya, Wabihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar hadatsana Wahab bin Jarir bin Hazim hadatsana ayahku daripada Qatadah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimanakah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab bermad, iaitu panjang atau secara bertajwid. Bermad maksudnya bagi dia baca dengan tajwid. Baca dengan bermad ni maksudnya dengan diperhatikan dan dijaga pendek panjang sesuatu harakat itu. Itu maksudnya bermad. Sebenarnya bacaan orang Arab apabila mereka bertutur dalam bahasa Arab, mereka tak bercakap dengan mad. Ya. Tapi dalam Al-Quran, dibaca dengan mad, dengan tajwid yang bagaimana Jibril alaihissalam turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya selepas Al-Quran turun barulah terbentuknya ilmu tajwid. Lepas Quran turun baru terbentuknya tata bahasa Arab. Grammar bahasa Arab hanya disusun lepas Al-Quran. Jadi kalau sebelum Al-Quran, kalau kita nak cari buku ataupun kitab grammar bahasa Arab, kita tak akan jumpa. Orang Arab, mereka ummiyin, dikenali sebagai Arab Jahiliyah. Kebanyakan majoriti mereka adalah buta huruf. Orang Arab ni dia berbeza dengan orang Yahudi, Ahlul Kitab. Ahlul Kitab yang dah sentiasa terdedah dengan pembacaan kitab. Ya, mereka Ahlul Kitab, Yahudi, Nasrani. Jadi mereka dah terdedah kepada intelektual kitab daripada Nabi-Nabi yang terdahulu. Tapi berbeza dengan Arab. Orang Arab ini keturunan Nabi Ismail. Dan lepas daripada Nabi Ismail, tidak ada Nabi kecuali Nabi SAW. Jadi satu tempoh masa yang panjang, ribuan tahun, ya, antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad SAW ni jangkau 2000 tahun. 2000 tahun orang Arab tak diutus Nabi di kalangan mereka. Jadi orang Arab tak ada kitab. The first kitab ever revealed to Arab is Quran. Quran is the only kitab yang mereka ada. Jadi mereka tidak ada pengalaman deal dengan kitab-kitab yang terdahulu. Melainkan orang Arab yang berkawan rapat dengan orang Yahudi, Nasrani ataupun segelintir Arab yang memang berguru belajar daripada Ahlul Kitab Yahudi, Nasrani. Yang itu segelintir kecil yang terdedah dengan pembacaan kitab. Adapun majoriti orang Arab, mereka tidak ada kitab yang diutus, tidak ada pengalaman hidup bersama dengan Nabi. Ya. Cuma mereka tahu mereka keturunan Nabi, mereka tahu. Mereka keturunan Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Itu mereka tahu. Ya. Tapi berpengalaman untuk bersama dengan Nabi tak ada. Yang berpengalaman hidup dengan Nabi orang yang Ahlul Kitab. Selepas zaman Nabi Ismail tu, sebenarnya banyak Nabi-Nabi yang diutus, tetapi untuk kaum Bani Israel, Nabi-Nabi Bani Israel daripada kalangan kaum mereka yang dihantar kepada bangsa mereka sendiri, Bani Israel, yang ini berpuluh-puluh ribu. Antara Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad ada berpuluh-puluh ribu atau mungkin beratus ribu Nabi. Sebab jumlah Nabi semua 124 ribu. Yang beribu-ribu yang sepanjang pemahaman saya, selepas Nabi Ismail tidak ada yang berbahasa Arab. Sebelum tu ada, tapi bukan Arab yang seperti keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail sudah Arab pure, sebab Nabi Ismail dah rombak balik bahasa Arab.
Jadi Nabi Ismail orang yang bertutur, orang yang pertama bertutur bahasa Arab yang baku. Jadi sebelum Nabi Ismail, sebelum Nabi Ibrahim, ada Nabi yang diutus kepada orang Arab dan sudah tentu berbicara dengan Arab, tapi bukan Arab asli, Arab kuno. Dah Arab, bukan Arab pure lah, tapi masih Arab, tapi bukan Arab pure. Contohnya macam kita lah, orang Melayu sebelum intelektual diambil oleh orang Melayu, macam mana orang Melayu bercakap kan? Tapi kemudian bila Islam, sebenarnya Islam lah yang mewarnai intelektual alam Melayu kita, dengan kita punya penulisan, percakapan, bahasa-bahasa kita dah banyak ambil daripada bahasa Arab. Mahkamah bahasa Arab, ya, mahkamah banyak. Saya senaraikan beratus-ratus patah perkataan dalam bahasa Melayu ni kita ambil daripada bahasa Arab, ya. Hijrah bahasa Arab. Bahkan sebahagian bahasa orang putih pun ada ambil daripada bahasa Arab. Nobel Prize, daripada Nabil, honor, Nablu. Kalimah, ini bahasa Arab. Ayat, bahasa Arab. Hasad, bahasa Arab. Dengki, bahasa Melayu. Hasad, bahasa Arab. Ya. Madani, bahasa Arab. Madani memang bahasa Arab. Hadari, bahasa Arab. Lepas Hadari, Madani. Sebelum Madani, Hadari. Dua-dua bahasa Arab. Tamadun, bahasa Arab. Tamadun, bahasa Arab juga daripada perkataan Madinah. Tamadun. Baik. Sebelum Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang berbicara bahasa Arab kuno, Arab kuno, adalah Nabi Hud, Nabi Saleh. Ni yang dihantar ke belah-belah selatan Yaman, kerana orang Arab ni memang Arab yang asli asalnya memang belah daripada selatan, sebab mereka keturunan Sam bin Nuh. Jadi Sam bin Nuh ni anak Nabi Nuh. Lepas kapal mendarat, anak Nabi Nuh seorang ni, Sam ni berhijrah ke Yaman, ke San'a. Jadi ini ibu kota yang saya selalu lalu lah dulu waktu belajar di Yaman. Kalau lalu situ biasa memang transit, kita akan pergi kota Sam bin Nuh. Dia ada kota lama, kota kuno, ancient city. Ada lagi sampai sekarang kota tu, San'a tu, kota tu ada lagi, kota tu. Itu dah bawa UNESCO sebab terlalu lama jagaan dia, bawah UNESCO, kota Sam bin Nuh. Jadi keturunan Sam bin Nuh ni yang membentuk bahasa Arab, yang membentuk bangsa Arab yang awal. Kaum Ad, kaum Samud, yang mereka dihantar Nabi Hud dan Nabi Saleh. Ini Arab kuno. Tapi kemudian azab turun, mereka dah pupus. Saki-baki yang mereka ada pun dah kemudian bercampur bau kahwin dengan keturunan Nabi Ismail. Jadi mereka dah jadi Arab barulah. Semua Arab boleh kita katakan keturunan Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Sebab tu walaupun Nabi-Nabi tak dihantar pada mereka, mereka tetap kerjakan haji. Sebelum Rasulullah lahir lagi, orang Arab ni dah memang berpusu-pusu ke Mekah bulan Zulhijjah untuk mengerjakan haji, tawaf Kaabah, sa'i antara Safa dan Marwah, wukuf di Arafah, sembelih korban. Ini orang Arab dah memang teruskan, sebab ini tradisi yang mereka warisi daripada nenda mereka Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim AS. Tapi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bukan orang Arab, Kedua-duanya bukan orang Arab. Kedua-duanya bukan Arab. Walaupun Nabi Ismail orang yang pertama bertutur bahasa Arab baku, tapi beliau bukan bangsa Arab. Tapi beliau ancestor kepada bangsa Arab. Adapun Nabi Ibrahim
berasal daripada Babylon. Pada ketika itu kaum Ajam, kaum Arya tak silap saya. Bangsanya bangsa Arya. Ya? Lain. Sudah lain, dah bukan Arab. Kata Nabi Ibrahim tak betul-betul bahasa Arab, saya kira. Yang pertama sekali betul-betul bahasa Arab, Nabi Ismail. Tapi untuk betul-betul bahasa Arab kuno, Nabi Ibrahim insyaAllah tahu. Sebab beliau berdakwah ke seluruh segenap tempat di dunia. Tapi Nabi Ismail menetap di Mekah, membesar di Mekah bersama dengan Bani Jurhum yang datang daripada Yaman. Beliau dapat ambil bahasa Arab banyak daripada Bani Jurhum ni. Bani Jurhum bawa Arab kuno. Kemudian Nabi Ismail improvise. Ini suatu mukjizat yang Allah bagilah kepada Nabi Ismail untuk improvise grammar bahasa Arab. Jadi yang bahasa Arab yang kita berbicara itulah pertuturan Nabi Ismail yang kemudian diwarisi oleh bangsa Quraisy. Kemudian di Bani Hashim, kemudian Nabi SAW bertutur dengan bahasa yang indah ini. Baik. Baik, untuk bertutur bahasa Arab, kita tak adalah berbaca tajwid, dibaca tajwid, baca mat. Atau hadis, baca hadis pun kita tak perlu baca dengan tajwid. Tak perlu baca mat. Ataupun baca hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Ya. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bukan dalam bentuk Quran, dalam bentuk wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW lah yang susun ayatnya. Dipanggil hadis qudsi. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Abdi utulubni tajidni in wajadtani wajadta kulla syai wa in fatani fataka kullu syai. Wahai hambaku. Itu hadis qudsi itu. Tapi susunan ayat itu Rasulullah yang susun. Adapun Quran, bukan Rasulullah susun. Wahyu itu turun sebiji seperti mana yang dalam Quran, itulah Jibril AS turunkan. Kalimah demi kalimah. Adapun hadis qudsi, Jibril bagi kefahaman, nanti susunan ayat daripada Nabi SAW. Contohnya hadis qudsi tadi menunjukkan, wahai hambaku, carilah aku. Seandainya engkau mencari aku, nescaya engkau akan menjumpaiku. Dan seandainya engkau menjumpaiku, engkau menjumpai segala-galanya. Seandainya engkau kehilanganku, kau kehilangan segala-galanya. Oh my servant, find me, look for me. If you find me, if you look for me, you will find me. And if you found me, you found everything. And if you lost me, you lost everything. Because I am everything. Macam tu. Ya bena Adam, ya bena Adam, khalaqatuka li ajlik wa khalaqatul asya'a li ajlik wa khalaqatuka li ajli fala tashtaghil bima huwa lak amman anta lahu. Wahai anak-anak Adam, wahai manusia, aku menciptakan segala di dunia ini untuk kamu, akan tetapi aku tidak menciptakan kamu untuk dunia ini. Aku menciptakan kamu demi diriku. Maka janganlah engkau terlalu leka dengan perkara yang telah aku jamin ke atas dirimu, sehingga engkau lalai daripada perkara yang menjadi tujuan aku menciptakanmu di alam dunia ini. Itu hadis qudsi. Semua hadis qudsi itu saya muatkan di dalam buku saya yang terbaru dan syarahannya. Bertajuk Solat Seolah-olah Melihat Allah. Sebab hadis qudsi ni seolah-olah kita sedang bicara dengan Allah, Allah pun bicara dengan kita. Sampai ayat-ayat Quran juga ada, hadis-hadis Nabi SAW juga ada. Dan semua dan banyak lagi hadis-hadis qudsi yang seumpama saya sebutkan tadi ada dalam buku ini. Untuk nak membimbing jiwa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk nak merasakan keintiman dan kemesraan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kalbu kita. Jadi hadis qudsi pun tak perlu nak dibaca dengan tajwid. Yang dibaca tajwid
Al-Quran. Al-Quran. Baik. Hadis yang berikutnya, bihi qala hadatsana Ali bin Hujr, hadatsana Yahya bin Sa'id al-Umawi daripada Ibnu Juraij, daripada Ibnu Abi Mulaikah, daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha berkata, baginda Nabi SAW memotong bacaannya. Baginda SAW membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian baginda berhenti. Seterusnya baginda SAW membaca Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian baginda SAW berhenti. Baginda SAW membaca Maliki Yaumiddin. Kemudian baginda berhenti. Ayat demi ayat. Jadi untuk dibaca di dalam solat lebih penting untuk ditekankan dibaca ayat demi ayat. Jadi kita tak baca bersambung. Bersambung macam ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bacaan sambung. Tapi kalau nak buat dalam tarawih mungkin sebab nak cepat sikit, tak apalah imam nak baca sambung. Jadi lebih yang ditekankan nanti dalam solat fardu lebih ditekankan untuk dibaca sepatah-patah, seayat demi seayat. Minta maaf. Baik, hadis yang berikutnya, bihi qala hadatsana Qutaibah hadatsana Al-Lais daripada Muawiyah bin Salih daripada Abdullah bin Abi Qais radhiyallahu anhu, aku bertanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tentang bacaan baginda Nabi SAW. Adakah baginda SAW membaca secara sir ataupun secara jahar? Sir maksudnya secara perlahan ataupun secara kuat, suara yang lantang. Beliau menjawab, semua itu baginda SAW lakukan. Kadang-kadang baginda SAW membaca sir, yakni secara perlahan, dan kadang-kadang jahar, yakni secara kuat lantang. Aku, yakni Abdullah bin Abi Qais berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan perkara ini luas. Kalau Nabi SAW hanya baca perlahan saja, mungkin baca kuat tu tak elok. Tapi Nabi SAW dalam bacaan Quran, ada masanya baca kuat, ada masanya baca perlahan. Maka kalau bacaan Quran sudah begitu, demikianlah juga dengan zikir, demikian juga dengan doa. Ya? Maksudnya ada masa dibaca dengan, ada masa yang sesuai untuk dibaca doa dengan kuat, ada masa dibaca dengan perlahan. Ya? Kuat tu bukan secara menjerit-jerit, jerit-jerit bukan pula. Begitu juga dengan zikir. Zikir juga boleh ada masanya dibaca dengan kuat, ada masa dibaca dengan perlahan. Begitu juga dengan bacaan Quran. Ada masa dibaca dengan kuat, ada masa yang sesuai untuk dibaca dengan perlahan. Di situ ada kelonggaran, di situ ada keluasan. Tengok kepada keadaan dan kesesuaian. Juga melihat kepada keadaan diri. Mana yang dia dapat menjadi lebih berkesan pada hatinya ketika membaca, sama ada dengan kuat ataupun dengan perlahan. Ya. Hadis berikutnya, bihi qala hadatsana Muhammad bin Ghailan hadatsana Waqi' hadatsana Mis'ar daripada Abil Ala Al-Abdi daripada Yahya bin Ja'dah daripada Ummi Hani radhiyallahu anha berkata, aku mendengar bacaan Nabi SAW pada waktu malam sedangkan aku berada di atas tempat tidurku. Ummi Hani adalah sepupu Rasulullah SAW, anak Sayyidina anak Abu Talib. Jadi beliau ni berjiran dengan rumah Rasulullah SAW. Pada waktu malam, apabila baginda SAW baca Quran, beliau dapat dengar daripada rumahnya. Dan para sahabat sangat suka mendengar bacaan daripada Nabi SAW. Kita jangan ingat, sampai masuk rumah orang, dengar bacaan, tak mengganggu ke? Tak. Para sahabat, kalau mereka tak dengar suara Rasulullah sehari suntuk, mereka tak dapat tidur malam. Kalau sehari suntuk mereka ada outstation, ada kerja luar, tak dapat dengar suara Rasulullah dalam Masjid Nabawi dan Madinah, maka malam hari mereka
terguling sana, terguling sini, tak dapat tidur malam. Orang kafir pun begitu. Orang kafir, ketika Rasulullah di Mekah, ada 3 orang penentang Rasulullah, musuh ketat. Pertama Abu Jahal, kedua Abu Sufyan, ketiga Syarik bin Akhnas. Ketiga-tiga ni otai kafir Quraisy menentang Rasulullah, pemuka Quraisy. Jadi suatu malam Abu Jahal datang tepi rumah Rasulullah. Kemudian dia terserempak dengan 2 orang pun datang juga masa yang sama, iaitu Abu Sufyan dengan Syarik bin Akhnas. Dan kenapa kamu datang rumah Muhammad malam-malam buta ni? The same question goes to you. Kenapa kamu datang? Jadi dia terus teranglah, sebenarnya hari ini satu hari suntuk aku tak dengar suara Muhammad pada outstation. Kadang kalau duduk dalam Mekah ni adalah dengar dia baca Quran, nak dakwah, nak seru orang masuk Islam. Hari ni satu hari suntuk aku tak dengar, aku tak dapat tidur malam. Dia kata sama, kita orang pun sama. Hari ni satu hari suntuk tak dengar suara Muhammad, tak dapat tidur. Tapi ini kalau orang-orang Mekah tahu tentang hal kita ni, malu besar kita. Koyak kita habis. Mana nak letak muka kita kan? Siang-siang hari kita menentang Muhammad, malam-malam hari kita tercegat tepi rumah dia. Sebab mereka tahu malam hari Rasul akan baca Quran. Mereka tahu mana mereka nak dapat healing. Mana dapat healing kan? Ginilah kita semua bersumpah, hari ni hari terakhir kita di sini. Lepas ni kita jangan datang lagi. Okey, semua pun bersumpah. Sekali esok ketiga terserempak lagi tepi rumah Muhammad. Kata, kau kenapa hari ni pun satu hari suntuk aku kat luar tak dengar suara Muhammad, tergolek kiri, tergolek kanan atas katil, tak dapat nak tidur. Okay. Kata sama. Tapi ini aib kita ni. Kalau orang Quraisy tahu kan, malu kita. Ini kita bersumpah lagi. Ini malam ni terakhir. Lepas tu malam ketiga, mereka semua terserempak lagi. Bila dah masih memandang, lepas ni kita tak sumpah-sumpah lagi. Kau ambil ujung sana, aku ambil ujung sini, aku ambil ujung sini. Dengar Muhammad aja. Tapi kemudian 2 orang masuk Islam. Syarik bin Akhnas masuk Islam, Abu Sufyan later on masuk Islam. Abu Jahal saja yang terus menyombong diri. Abu Jahal. Bayangkan kalau orang kafir macam tu, bagaimana sahabat Nabi SAW yang memang mencintai Nabi SAW. Baik, hadis yang berikutnya. Abihi qala haddatsana Muhammad bin Ghailan haddatsana Abu Daud haddatsana Syu'bah daripada Muawiyah bin Qurrah berkata, aku mendengar Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas untanya pada pembukaan kota Mekah. Baginda sallallahu alaihi wasallam membaca, Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah Ta'ala memberi keampunan kepadamu terhadap dosamu yang lalu dan yang akan datang. Keampunan di sini maksudnya ketinggian darjat buat Rasulullah, kerana Rasulullah tidak ada dosa. Ayat ini nak beritahu Rasulullah itu orang yang maksum, orang yang sentiasa ditinggikan darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang tidak ada dosa. Abdullah bin Mughaffal berkata, baginda SAW membaca dan melagukan bacaannya. Berkata Syu'bah, berkata Muawiyah bin Qurrah, kalaulah orang ramai tidak mengeremuniku, tentulah aku akan memperlihatkan kepada kamu suara itu. Atau perawi lagu, beliau berkata lagu itu. Rasulullah membaca Quran, bukan mendata, baginda memang melagukan Quran. Baginda dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lagukanlah Quran, kerana di situ dia mengindahkan Quran.
dalam melagukan Quran, dalam ilmu keilmuan Islam dipanggil sebagai yang iram apa, lagu yang digunakan oleh Rasul dipanggil sebagai jiharkah. Jiharkah. Jadi jiharkah dia ada banyak lagi lah lagu-lagu, nama-nama yang lain pun ada. Ya. Jiharkah ni sejenis, jadi lagu pun memang diwarisi sanadnya. Lagu dan kemudian taranum. Taranum. Ya, lagu ni dipanggil taranum. Ada jiharkah, ada baiti dan lain-lain. Kemudian ada yang lain dipanggil kiraat. Kiraat lain pula. Kiraat ni cara dialek bacaan. Dia bukan lagu, dia dialek bacaan. Kiraat. Yang ni ada kiraat Hamzah, kiraat Warsh. Kalau kita yang kita guna baca Quran sekarang dalam masjid ni, bagi kiraat Hafs, Imam Hafs. Itu yang kita guna, jalur Imam Hafs yang selalu yang Nusantara kita ni guna, Imam Hafs. Tapi banyak kiraat yang lain lagi, kiraat Khalad. Ya. Sebab orang Arab kan ada yang duduk Mekah, ada Madinah, ada Yamamah, ada Oman, ada Yaman, ada Qatar, ada Dubai, ada Abu Dhabi, ada Bahrain, ada Qatar. Jadi masing-masing ada dialek masing-masing. Walaupun semua bahasa Arab. Macam kita lah. Bahasa Melayu, orang Malaysia bercakap bahasa Melayu, tapi orang KL dia sebut makan. Orang Kelantan dia sebut makai. Kalau orang Terengganu, makang. Kalau orang KL, KL dia sebut pinggan. Kalau orang Kelantan dia sebut pinggir. Terengganu, pinggang. Bahasa pinggang ni. Bahasa pinggang. What's your race? What's your race? Apa ni? Waist ke race? Waist. W-A-I-S-T? Is it? Yeah. What's your waist? Padahal nak suruh basuh pinggir. Pinggang mangkuk tu. Jadi berbeza-beza lah. Orang Arab pun macam tu. Jadi Rasulullah endorse dialek-dialek tu. Jadi ianya diwarisi sampai sekarang. Contohnya. Sebab saya pun ada belajar lah sikit-sikit kiraan waktu belajar agama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tadi dia berhenti sebab dialek dia apabila bertemu dengan alif hamzah nanti dia berhenti. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan baca amun. Tak berubah makna. Him dengan hum. Jadi bila kita dengar imam nanti baca wadduha wal-laili idza saja, kita ni salah ni ke orang Kelantan ke baca duha macam ni? Orang Kelantan baca wadduha. Bukan, itu qiraat. Dia baca qiraat. Qiraat Khalad dan Qalun. Jadi apabila luas pengetahuan kita, tidak mudah kita mengingkari orang lain. Ya. Tapi pernah dengar kot, ya. Waktu muda-muda kita tak pernah dengar, tapi ini anak-anak
Kita dah mula balik daripada Azhar, balik daripada Syubra, balik daripada DQ, dah mula jadi imam. DQ Darul Quran, Kuala Kubu Baru. Itu belajar kiraat di situ. Jadinya Jiharkah ni sejenis lagu bacaan lah. Jadi oleh kerana sampai sekarang ia diwarisi, dapatlah diperdengarkan macam mana cara Rasulullah melagukan Al-Fatihah itu, dan suka saya untuk memperdengarkan. Tapi ikut YouTube lah. Ya. Jiharkah Al-Fatihah. Okey. Surat Al-Fatihah yang disukai Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Inilah irama bacaan surah Al. Itu namanya irama jiharkah yang digunakan oleh nanti jiharkah lain, baiti lain, lain-lain. Baik. Hadis yang berikutnya, bihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Nuh bin Qais Al-Huddani daripada Husam bin Misaq ya, daripada Qatadah rahimahullah berkata, Allah tidak mengutus seorang pun daripada Nabi kecuali berwajah tampan, suara yang merdu. Begitu juga Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam berwajah tampan dan bersuara merdu. Kadang-kadang baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melagukan bacaannya. Jadi Allah SWT kurniakan para Nabi ini daya tarikan kepada manusia, untuk menarik mereka beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala siapkan para nabi ini dengan wajah yang kacak, dengan wajah yang tampan, wajah yang handsome. Dan nabi yang paling tampan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Dan nabi yang paling bersuara merdu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud bersuara merdu, akan tetapi kemerduan suara Rasulullah adalah jauh lebih hebat lagi. Nabi Yusuf adalah nabi yang tampan, akan tetapi ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lebih hebat lagi. Ya. Jadi dalam keadaan ketampanan dan kemerduan suara, kalau orang tu tak nak beriman lagi pada para nabi, maka memang orang yang tak beriman itulah bermasalah, memang problem. Ya. Ada seorang Yahudi, Abdullah bin Salam, kata first time tengok wajah Nabi terus, wajah ni bukan wajah penipu, terus beriman. Ni tak ramai Yahudi yang beriman, tapi Abdullah bin Salam ni beriman ketika Nabi SAW memula sampai Madinah. Beliau Yahudi Madinah. Bila dah kecoh, kata Nabi dah sampai, dia tinggalkan kebun kurma dia, meluru, dia tengok wajah Nabi, dah tahu ini orang yang benar. Wajah ini wajah yang benar. Wajah Rasulullah juga dah jadi penarik. Ya. Ini menunjukkan dalam berdakwah, dalam memberikan presentation ataupun layout yang baik, dan juga lantunan suara yang jelas, yang nyata, yang baik, dia dapat menjadi daya tarikan kepada orang-orang yang didakwahkan. Jadi pendakwah kena make sure dia handsome. Ataupun sekurang-kurangnya pakaian yang kemas, ya.
pakaian yang kemas. Maksudnya itu layout tu, presentation dia, persembahan dia. Jadi ini dengan di sini Allah Ta'ala nak beri message. Bila Nabi SAW ataupun Nabi-Nabi diutus dengan wajah yang tampan dan suara yang merdu, maka pendakwah apabila dia hendak mengutarakan dakwah dia, dia cantikkan cara dakwahnya dan cantikkan lagunya. Kalau kadang katakan ada video dakwah, ada latar belakang background yang sayu-sayu, dia dapat bagi kesan tak? Kan? Dia mendayu kan, rasa macam nak nangis. Ya. Ataupun dia pandai buat montage dan sebagainya, video yang baik dan sebagainya, dia dapat tarik manusia dengan latar belakang muzik yang berpada-pada. Dia dapat extra bonus lah, extra point di situ. Bukan bermakna pendakwah yang tak handsome tak boleh berdakwah, tidak. Maksudnya cantikkan presentation dan cantikkan penyampaian. Penyampaian tu jelas. Penyampaian tu tidak mumbling, ya, tapi disampaikan dengan jelas. Guru-guru kami di Hadramaut, mereka pentingkan kekemasan. Bila mereka pakai pakaian kemas, mereka gosok terlebih dahulu. Habib Umar bin Hafiz, Habib Ali Al-Jufri. Ya. Baik. Hadis yang terakhir dalam bab ini, wabihi qala hadatsana Abdullah bin Abdul Rahman hadatsana Yahya bin Hassan hadatsana Abdul Rahman bin Abi Zinad daripada Amr bin Abi Amr daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kala didengari oleh orang yang berada di dalam bilik, sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumah. Orang-orang yang berada dalam bilik rumah masing-masing dapat mendengar suara Rasulullah SAW. Dan ini advantage orang-orang yang dekat dengan rumah Rasulullah. Bayangkan orang zaman sekarang ada orang tak dapat tidur melainkan dia kena dengar muzik dulu dan sebagainya. Dia kena dengar radio dulu. Kan? Dia suka dengar irama dan sebagainya. Para sahabat, subhanallah, mereka mendengar sesuatu yang sangat hebat, iaitu suara merdu Rasulullah SAW. Suara yang sangat merdu. Ya. Ya, ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah kata, aku berjumpa Nabi Yusuf, aku melihat separuh keindahan dunia ini ada pada Nabi Yusuf AS. Ya, ulama mengatakan separuh kerana kecantikan yang penuh ada pada Rasulullah SAW. Separuh keindahan dunia ada pada Nabi Yusuf AS. Akan tapi keindahan yang penuh ada pada Rasulullah SAW. Siti Aisyah radhiyallahu anha kata, mujur perempuan-perempuan yang ada pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam tidak hidup pada zamanku. Kalau tidak, jangankan jari-jari mereka terpotong, akan tapi kalbu mereka terhiris-hiris potong melihat suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kita tak jumpa kisah-kisah macam mana perempuan-perempuan Nabi Yusuf kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kerana wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lebih tampan daripada Nabi Yusuf, akan tetapi ianya diimbangi pula dengan aura wibawa yang hebat pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Yusuf ni wajah yang memang tampan comel, tampan yang cute. Rasulullah tampan yang wibawa, yang kalau orang nak nampak saja boleh gerun. Dia bukan tampan cute kan, dia terpotong-potong kan, macam drama. Dia macam bukan tampan cute. Ini tampan wibawa. Kalau perempuan pun nampak wajah Rasulullah memang tampan, akan tapi mereka akan rasa gemetar dulu kerana aura Rasulullah sangat hebat. Ini hadis dah lalu banyak dah.
Kita dah lalu sebelum ni. Bagaimana kalau wanita ternampak saja Rasulullah dalam masjid, lalu luar masjid, gementar. Rasulullah duduk biasa je. Tapi dia kata, aku ternampak saja kelibat Rasulullah gementar. Kehebatan, nampak wibawa, nampak kaliber. Jadi wajah Rasulullah dia bukan sekadar tampan cute, dia tampan yang penuh dengan melambangkan keberanian, kewibawaan, kaliber, karisma yang hebat. Ya. Jadi itu untuk menjawab kenapa wanita-wanita di zaman Rasulullah tak jadi seperti wanita di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, dalam keadaan baginda adalah lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Baik, bab yang berikutnya, babu maja'a fi bukai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda banyak menangis dalam hidupnya. Dan tangisan baginda adalah untuk orang yang tersayang. Dan orang yang tersayang itu adalah saya, tuan-tuan dan puan-puan. Baginda banyak menangis kerana risau tentang kita, kerana runsing tentang kita. Dan itu adalah alamat percintaan, alamat kerinduan. Baginda sudah pun nyata baginda rindu pada kita, baginda cinta pada kita. Dan tangisan baginda adalah kerana umatnya. Hadis yang pertama, biqala hadatsana Suwaid bin Nasar, hadatsana Abdullah bin Al-Mubarak, daripada Hamad bin Salamah, daripada Sabit, daripada Mutarif, daripada Ibnu Abdullah bin Ashikhir, daripada ayahnya berkata, aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang solat, di rongganya terdapat bunyi didihan seperti didihan di periuk belanga kerana menangis. Ya. Wali jawfihi azizun ka azizil mirjal minal buka. Rongga Rasulullah ni kalau menangis seolah-olah seperti ada air mendidih. Begitu, maksudnya betul-betul sobbingly, betul-betul weeping, crying weepingly, ya, sampai dengar seperti ada water boiling. Wabihi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Muawiyah bin Hisham, haddatsana Sufyan daripada Al-A'mash, daripada Ibrahim, daripada Abidah, daripada Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bacakanlah kepadaku Al-Quran. Kemudian aku berkata, ya Rasulullah, adakah aku akan membacakan kepada Tuan sedangkan kepada Tuan ia diturunkan? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku sangat menyukai untuk mendengarkannya daripada selain aku, yakni orang lain. Kemudian aku, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, membaca surah An-Nisa sehingga sampai ayat wajidna bika ala haulai syahida, dan kami datangkan kepada kamu sebagai saksi ke atas mereka, ini ke atas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku melihat kedua-dua mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air mata. Jadi ada beberapa pelajaran yang kita dapat belajar daripada hadis ini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Quran diturunkan kepada baginda. Keadaan baginda lah yang membaca Al-Quran dengan cara yang paling betul, dengan suara yang paling merdu. Tidak ada siapa yang lebih merdu daripada Rasulullah. Tidak ada siapa yang dapat menyebut makhraj yang sesempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahawa satu-satunya manusia yang dapat menyebut makhraj dot dengan betul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Makhraj dot ni, ya, memanglah ramai orang-orang qari Quran, tilawah Quran boleh baca dot. Tapi dot yang betul-betul sebenar dot yang boleh disebut dengan makhraj yang paling sempurna hanya satu manusia sahaja, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda saja yang tahu bagaimana nak letak lidah yang paling tepat sekali di dalam mulutnya ketika membunyikan huruf dot. Dalam keadaan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin juga mendengar Quran daripada orang lain. Maksudnya baginda sallallahu alaihi wasallam nak juga dapat keberkatan mendengar Quran daripada orang lain. Ya. Padahal baginda ni orang yang penuh berkat.
Dan ini adalah ajaran Nabi SAW yang sangat hebat. Mengajarkan kepada kita untuk mengambil kebaikan, menyaksikan kelebihan, kebaikan yang ada pada orang lain selain daripada diri kita. Ya. Sebab tu dalam hadis sahih yang lain, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, carilah seorang lelaki daripada Yaman, namanya Uwais Al-Qarni, minta doa daripadanya. Minta doa daripadanya. Yang Rasulullah suruh cari Uwais Al-Qarni ni para sahabat Nabi yang besar, sahabat-sahabat yang besar. Dan siapa Uwais Al-Qarni daripada Yaman? Seorang lelaki tabi'in, tak pernah jumpa Nabi SAW. Sepanjang hidup tak pernah jumpa Nabi SAW. Akan tetapi Rasulullah suruh para sahabat minta doa, suruh jumpa, cari Uwais Al-Qarni dan minta doa daripada dia, minta dia doakan kamu. Para sahabat Nabi, ada yang asyarah mubasyarah, yang ada yang dah dijanjikan dengan syurga, dah ada yang muhajirin, ada daripada kalangan ansar, ada yang ahli bai'atul ridwan, ada yang hadir dalam Badar, yang hadir dalam Uhud, ada dalam bai'atul Aqabah. Ini semua sahabat-sahabat besar, orang-orang yang dah dijamin syurga, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah dah mengumumkan redha Allah ke atas mereka. Kalau mereka tak cari Uwais Al-Qarni pun, mereka dah memang sukses. Mereka dah memang sukses di sisi Allah. Kalau mereka tak cari Uwais Al-Qarni pun, ataupun mereka sendiri doa pada Allah, kan boleh doa terus pada Allah, doa terus pada Allah. Apa nak cari orang lain nak suruh doa, sendiri boleh doa, doa teruslah pada Allah. Ataupun sekurang-kurangnya depan mereka Nabi SAW minta Nabi SAW doakan untuk mereka. Kenapa nak kena cari seorang lelaki yang tak pernah pun jumpa Rasulullah SAW? Sedangkan para sahabat ini, mereka berhimpun dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, duduk dalam majlis Rasulullah, dengar hadis demi hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Kenapa nak cari seorang yang tak pernah duduk walaupun sekali, walaupun sesaat dalam majlis Rasulullah SAW? Maka sahabat Nabi yang sungguh-sungguh mencari Uwais Al-Qarni, dua orang. Sayyidina Umar Al-Khattab dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Seorang mertua Rasulullah, lagi seorang menantu Rasulullah. Yang seorang orang yang kedua masuk Islam, yang seorang lagi orang yang ke-40 masuk Islam. Seorang adalah khalifah Islam yang kedua, lagi seorang khalifah Islam yang keempat. Yang kedua-duanya adalah asyarah mubasyarah, orang-orang yang namanya telah dijamin untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan masuk syurga tanpa hisap. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Rasul mengatakan kalau ada Nabi setelahku, Umar lah orangnya. Aku adalah gedung ilmu dan pintunya adalah Ali. Ini dua orang besar, tuan-tuan. Tapi setiap tahun waktu haji, mana-mana rombongan daripada Yaman cari siapa Uwais Al-Qarni, cari Uwais Al-Qarni. Sampailah di penghujung zaman pemerintahan Sayyidina Umar, sempat mereka berjumpa. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali dapat cari orang yang nama Uwais Al-Qarni ni, orang Yaman. Tak pernah jumpa Rasulullah pun, tapi Rasulullah suruh cari, ambil doa daripada dia. Sayyidina Umar Al-Khattab dan Sayyidina Ali kirim, sampaikan salam Rasulullah kepada Uwais Al-Qarni. Menangis Sayyidina Uwais Al-Qarni. Did Rasulullah mention my name? Did Rasulullah mention my name in front of you? Yes, Rasulullah did mention your name. And he was crying and crying, weepingly, sobbingly. Out of his love for Rasulullah SAW. Selepas habis dia menangis, Sayyidina Umar minta dia doa. Uwais Al-Qarni, patut kamu yang doakan saya. Tapi nasihat Rasulullah untuk ambil doa daripada kamu. Walhasil kisah ini mengajarkan kepada kita jangan rasa cukup berpada dengan kebaikan yang kita ada. Ambil kebaikan daripada orang lain. Kalau untuk ambil kebaikan daripada orang yang lebih rendah daripada kita, ini kan lagi orang-orang yang berada lebih tinggi kedudukan daripada kita. Ya. Rasulullah ni setinggi-tinggi makhluk, tetapi tetap menziarahi maqam syuhada Uhud, ziarah perkuburan Baqi' setiap minggu, ziarah
dalam Isra' Mi'raj, ziarah kubur Nabi Musa alaihissalam, ziarah kubur Masyitah, iaitu tukang sikat Fir'aun yang beriman pada Nabi Musa alaihissalam, ziarah makam-makam orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah SWT. Kalau Rasulullah menziarahi orang-orang yang bawah, ini kan lagi orang-orang yang bawah untuk menziarahi orang-orang yang di atas. Dan ini adalah ajaran Rasulullah bahawa kita tidak berpada hanya dengan kebaikan kita. Kita saksikan kebaikan yang ada pada orang lain. Sebab tu dalam sembahyang kita, sebelum kita nak berundur daripada balai rong Allah Subhanahu Wa Taala, solat, maka kita greet Allah SWT, at-tahiyatul mubarakatus salawatu lillah. Kemudian kita greet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kita greet orang-orang yang saleh. Kita greet diri kita sendiri dan orang-orang yang saleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Orang-orang saleh, wali-wali Allah, sama ada yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, kita bagi salam kepada mereka. Kita nak berundur, kita sini sedang menghadap Allah dan sembahyang, kenapa kita nak masih mention orang-orang saleh? Di segalanya itu jawapan terperinci di dalam kitab ini. Karya saya yang terbaru berjudul Solat Seolah-olah Melihat Allah. Sebuah karya kecil daripada usaha yang kecil, daripada orang yang kecil yang mensyarahkan sebuah kitab daripada kalangan ulama habaib Hadramaut bernama Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahar Al-Jufri yang hidup 200 tahun yang lampau. Ya. Beliau mengarang sebuah kitab berjudul Salatul Muqarrabin, dan ketika lockdown tempoh hari, Allah Ta'ala ilhamkan saya. Ketika itu saya terperangkap, ketika lockdown tu saya di Uzbekistan. Baru habis ziarah Imam Bukhari, Imam Abu Lais As-Samarqandi, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Tirmizi, pengarang kitab ni. Depan makam ni saya nangis teresak-esak kerana kitab Syama'il ni dekat dengan saya. Kemudian di Uzbekistan saya dapat menziarahi makamnya. Kemudian seorang wali Allah bernama Al-Hakim Tirmizi. Kemudian ziarah makam pengasas tarikat Naqsyabandi, iaitu Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Ya. Dan kemudian hari terakhir tu Malaysia lockdown. Jadi kapal terbang di sana pun lockdown juga, tak bergerak. Jadi kami semua terperangkap dalam hotel. 3-4 hari terperangkap sebab semua lockdown, satu dunia lockdown. Pertengahan Mac kami berada di situ. Sedang-sedang dalam hotel ni Allah Ta'ala ilhamkan saya untuk mensyarahkan kitab para habaib yang berkaitan dengan ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Pulang saja ke Malaysia, kerajaan Malaysia catat satu kapal terbang, panggil semua kedutaan, semua orang yang sedang berada di Uzbekistan penuh. 200 orang punya orang Malaysia yang masih berada di Uzbekistan semua balik tinggalkan Uzbekistan. Dengan duta, dengan ambassador semua balik. Ya. Balik tu saya pun mula menulis dengan izin Allah SWT, dan beberapa minggu yang lepas siap tulis, saya hantar untuk dicetak, dan ni baru keluar, refresh lah baru beberapa hari, 2-3 hari keluar daripada oven. Tempoh buat ni dalam 3 tahun 4 bulan. Di sini banyaklah kita bincangkan kenapa lepas kita bagi salam pada Nabi, kepada orang-orang saleh, kemudian baca selawat kepada Rasulullah, kemudian selawat Nabi Ibrahim alaihissalam, selawat Ibrahimiyah. Kenapa Nabi Ibrahim? Mana Nabi Musa? Mana Nabi Isa? Kenapa Nabi Ibrahim? Apa kaitan kita dengan kita sedang menghadap Allah? Apa kaitan kerohanian Nabi Ibrahim dan salat kita? Dia dibincangkan dengan terperinci dalam kitab ini. Walhasil supaya penghayatan kita dalam salat itu lebih mendalam. Ya, daripada apa yang mungkin kita dah sembahyang daripada muda, tapi mudah-mudahan dengan kitab ini bertambah penghayatannya, bertambah pengenalan kita kepada Allah menerusi solat, insya-Allah ta'ala. Jadi ayat Quran tadi, Rasulullah nangis daripada Abdullah bin Mas'ud kerana Rasulullah terharu. Kerana di akhirat kalau Rasulullah menjadi saksi ke atas umat Nabi SAW, memang Rasulullah tak akan lepaskan satu pun daripada kalangan umat yang beriman yang tertinggal dalam api neraka.
Rasulullah akan sedaya upaya untuk mempercepatkan proses siapa-siapa yang terkena hukuman dihumban ke api neraka, untuk dipercepatkan mereka dikeluarkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah nangis kegembiraan. Sebab nangis Rasulullah ni lebih banyak tertumpah untuk umat Nabi SAW. Apa saja berkaitan dengan umat ini, Nabi SAW cepat menangis. Wallahu a'lam, sampai di situ insya-Allah. Kita akan sambung pada hadis yang berikutnya, hadis yang agak panjang. Kepada sesiapa yang ingin mendapatkan kitab ini, pembantu saya ada tunggu di luar sana, di tempat parking kereta. Jadi kita tak bawa kereta, buku masuk dalam. Jadi siapa yang ingin mendapatkan buku ini dengan harga RM120, boleh dapatkan di kereta pembantu saya di luar, insya-Allah. Mudah-mudahan kitab ini membawa manfaat kerohanian yang besar dalam jiwa kita. Saya bahas agar ilmu mengenal Allah, ilmu ma'rifatullah terangkat, dijulang di kalangan masyarakat. Mudah-mudahan manfaat dan faedah kerohaniannya mengalir kepada umat Nabi SAW sehingga hari kiamat. Mudah-mudahan ia menggembirakan hati Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita hakikat khusyuk dan kehadiran hati bersama Allah di dalam salat. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita orang yang beribadah dan salat seolah-olah melihat Allah. Mudah-mudahan kita setiap kali salat menganggap ini adalah salat kita yang terakhir. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita husnul khatimah dan jauhkan kita daripada su'ul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.